Tiba saya pusing belakang, dia datang dan dia tumbuk saya berkali-kali. Tak berhenti sampai saya jatuh dan dia tendang saya. Menjadi masalah bila dia meltdown. Tiba-tiba dia bawa dia satu tempat. Tiba-tiba saya pusing belakang, dia datang. Saya masuk. Dari situlah timbulnya konflik dan isu-isu yang tidak ada. Dia ada. Kisah wanita yang dipukul suami sering kita dengar di kaca TV, akhbar tempatan dan juga laman sosial. Bukan sahaja dipukul, malah dihina dan dicaci oleh orang yang digelar suami. Sememangnya pengalaman yang mengundang trauma. Kami paparkan kisah seorang wanita yang kuat dalam mempertahankan haknya sebagai seorang wanita, isteri dan ibu. Namun, dalam mempertahankan haknya, beliau ditendang dan ditumbuk oleh bekas suaminya sehingga nyaris menyebabkan kecacatan kekal. Ikuti kisah yang pernah menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sebab sudi nak berkongsi cerita dengan kami. So hari ini kita nak tahu lebih mendalam lagi mengenai pengalaman puan sendiri yang telah menjadi seorang survivor keganasan rumah tangga. Mungkin pun boleh kongsikan macam mana detik-detik awal perkenalan dengan bekas suami. Oh, bekas suami merupakan satu universiti dengan saya. Jadi kita berkawan sebenarnya. Tak adalah bercinta sangat, tapi lebih kepada persahabatan. Dia merupakan kawan yang baik. Jadi perangai pun okey, tak menunjukkan belang. Seorang yang baik hati, pemurah. Lepas tu kita berkahwin pun sebab saya sakit. Saya jatuh sakit dan saya tengok hati budi waktu jaga saya sakit tu okey. Jadi kita decide untuk berkahwin lah. Jadi tempoh pengenalan dengan terus kahwin tu masa yang sekejap lah. Kita boleh kata masa yang sangat singkat lah. 1-2 tahun gitulah. Sekejap je lah. Sekejap je. Bila yang dia mula puan dah nampak dia macam sesuatu je? Hari kahwin. Okay. Sebab pada hari kahwin tu saya tengok barang-barang ataupun harta saya tu dia tak suka kalau saya ni berkongsi dengan ahli keluarga saya. Okay. Jadi saya ingat atas pelamin pun kita ni bergaduh. Jadi bila dah berkahwin 4 bulan tu dia tak pernah beri saya nafkah. Jadi saya mula bertanya kepada keluarga dia, kenapa tak bagi saya nafkah. Jadi keluarga dia punya feedback, saya ni bekerja. Jadi masing-masing cari duit masing-masing. Jadi saya rasa pelik lah. Jadi sejak hari tu saya lah mengeluarkan belanja untuk rumah, untuk keperluan harian, segalanya. Sampailah memang tak pernah belikan saya baju raya pun tak pernah. Jadi saya tengok bermula dengan penderaan kewangan sebenarnya. Kita ni menanggung beban keluarga. Masa tu memang ada, maksudnya ada perubahan sikap daripada masa kenal ke ataupun? Ada. Kedekut. Berkira, sangat mementingkan diri sendiri, lebih banyak spend masa dengan kawan-kawan. Lepas kewangan tu dari segi mental lah, emosi, kita memang tak ada hubungan yang mesra antara suami isteri. Lepas tu bila saya mula minta cerai, dia start macam marah-marah, tengking-tengking, mengamuk-ngamuk. Saya pernah balik rumah ada kayu atas katil bilik. Waktu tu saya sebenarnya sehari lepas bercerai dan saya sangat bahagia. Sekarang ni itu adalah peluang saya pertama kali untuk bersama anak saya setelah beberapa bulan dipisahkan. Jadi saya excited hantar anak saya ke sekolah tahun baru. Lepas tu saya nampak dia dan mak dia datang lah. Jadi saya pun jumpa mak dia dan saya tanya adakah mak dia tahu yang dia ni minta sejumlah wang daripada keluarga saya. Jadi mak dia memberi maklum balas lah. Jadi saya cuma bercakap dengan mak dia. Tiba-tiba saya pusing belakang, dia datang dan dia tumbuk saya berkali-kali. Tak berhenti sampai saya jatuh dan dia tendang saya. Lepas tu tak ada orang yang menghalang dia. Jadi dalam keadaan tu saya panik lah. Dan saya tengok hidung saya dah berdarah. Lepas tu saya pun minta bantuan daripada orang sekeliling, tak ada yang bantu saya. Padahal ramai ni yang kat situ. Ya, ramai. Jadi saya pun pergi ke klinik berhampiran dan pihak doktor pun tak hantar juga, dia cuma ambil gambar dan dia minta saya ke klinik kerajaan. Jadi saya terpaksa melalui pembedahan lah waktu tu. Jadi ketika tu sebenarnya kita ni bila keadaan panik tu kita tak tahu ke mana kita harus pergi. Rupanya sebenarnya kita perlu pergi ke balai polis dengan muka yang berdarah tu dan ambil gambar. Mak dia ada telefon mak saya dan cakap, alah sikit je dia pukul.
Jadi keluar sikit taklah saya patah tulang hidung kan. Jadi lepas tu saya melanjutkan kes ni di peringkat mahkamah dan alhamdulillah sepanjang perbicaraan berjalan dengan baik dan mendapat sokongan daripada keluarga saya dan saya menang kes saya lah. Kau pernah terfikir tak memang dia yang kenal daripada zaman universiti, bercinta, boleh sampai tahap macam tu? Saya tak sangka sebab pertama dia berwajah lembut. Kedua adalah masa kita kawan ni, dia seorang kawan yang baik. Cuma saya tahu dia ni anak mak lah. Jadi bila lelaki anak mak ni biasa sangat penyayang. Jadi saya tengok adalah mungkin kerana kita punya hubungan dalam perkahwinan tu menjadi tidak mesra akibat dilebihkan kawan-kawan dia dan saya sibuk dengan kerjaya dan juga sifat-sifat materialistik. Okey, kita berkahwin pada 2008, bercerai pada 2013. Tempoh dia macam 4 tahun tapi sebenarnya dalam 2 tahun tu dah ada separation lah. Saya mengandung pada tahun 2008, bersalin pada 2009. Kahwin terus dapat anak. Okay. Jadi semenjak bila dah lepas bersalin tu lagilah kurang mesra, lagi lebih dingin lah. To the extent anak saya ni boleh cakap abah tidur bawah anak saya dengan mami tidur atas katil sebab ni memang tidur bawah. Dia tak nak tidur atas katil dengan kita. Jadi saya macam dah terbiasa, tak ada orang kata kasih sayang suami. Yang pushing factor untuk puan minta cerai tu adalah ketidaksefahaman itulah. Ketidaksefahaman, cara hidup berbeza. Dalam masa yang sama dia tidak memberi saya nafkah. Saya macam hidup sendiri. Jadi saya rasa daripada saya habiskan duit saya, termasuklah dia minta saya buat loan atas nama saya dan sebagainya, baik saya hidup sendiri dan saya boleh fokus untuk membangunkan diri saya. Jadi antara sebab-sebab lain ketika itu adalah pembelian hartanah, ya, di mana ayah saya nak belikan hartanah untuk saya dan dia bersikap macam cuba mengambil kesempatan. Jadi saya rasa tak boleh. Saya tak boleh teruskan hidup dengan orang yang sentiasa mengambil kesempatan atas kebaikan saya. Jadi bila saya buat keputusan, dari situlah timbulnya konflik dan isu-isu yang tidak ada diada-adakan, mengacau mental dan mula memisahkan saya dan anak saya lah. Kita sebagai wanita, bukan kita tak boleh percaya dengan lelaki, tapi kita ni kena ada ilmu dan sifat berhati-hati. Kalau saya tengok pattern mereka ni, pertama baik luar biasa. Baik, menurut, pijak semut tak mati. Lepas tu very caring sebelum kahwin. Lepas tu dan kita kena tengok dia punya spending habits. Sebab bila lelaki belum kahwin dan selepas kahwin dia ada banyak tanggungjawab. Sebelum kahwin dia tanggung diri dia, lepas berkahwin dia kena tanggung kita dan anak-anak. Jadi kalau daripada awal dia tak pandai menguruskan kewangan, dia ni lebih kepada pentingkan barang-barang dia, pentingkan dia yang lebih bergaya dan sebagainya tu, memang ada tanda-tanda lah yang dia akan tak pedulikan kita bila dah kahwin. Hubungan dengan keluarga mertua pula selepas kejadian pukul tu? Pada mulanya agak dingin lah, ya, sebab pihak keluarga mertua pun risau dengan saya sedang mendakwa anak mereka di mahkamah. Tapi lama-lama tu kenangkan anak saya yang tinggal dengan keluarga mereka, saya buat macam biasa ajalah. Lebih kepada hubungan kawan lah dengan keluarga. Tapi tak adalah nak mesra sangat tu sebab kita ni manusia, kadang-kadang dalam hati tu masih sedih jugalah, ya. Upbringing saya dan bekas suami pun berbeza. Upbringing keluarga dia lebih pada they never say no to their children. Manja, segala-galanya ibu bapa yang buatkan. Dan anak sentiasa betul dan anak sentiasa dapat apa yang mereka mahukan. Keluarga saya sangat positif. Keluarga saya move on. Mereka melihat potensi diri kita. Kalau kita melupakan atau meninggalkan kehidupan yang lama ni, kita boleh mulakan hidup yang lebih baik. Jadi saranan saya adalah belajar di peringkat yang lebih tinggi ataupun bekerja, berjaya, bantu keluarga, barulah fikirkan soal kahwin. Kita kena matangkan diri dulu. Ya, matang, ada pengalaman dalam hidup, bergaul dengan lebih banyak orang. Dan paling penting adalah kita mencari kepuasan dalam hidup kita yang kita dah berjaya. Sebab bila kita dah berjaya, kita akan lebih stabil dari segi emosi kita dalam menghadapi cabaran dalam perkahwinan. Saya sarankan kepada wanita kalau nak keluar daripada kegelapan macam ni, mesti bersedia untuk keluar dengan cara melihat potensi diri. Kita ni, setiap wanita ni ada dia punya bakat, ada talent, ada kemahiran.
yang menjadikan kita ni kuat dan boleh berdikari. Dia percaya kepada diri sendiri. Kita boleh buat. Harapan saya adalah setiap wanita tu dia mesti hargai diri dia. Dia mesti meletakkan standard yang baik pada diri dia supaya orang yang berhubung dengan diri wanita tu, sama ada keluarga, suami, anak-anak, kerjaya di tempat kerja, mereka akan hormati wanita tu kerana wanita tu menghormati hak dia sendiri. Kebanyakan sekarang wanita ni dia tak sedar. Dia anggap diri mereka ni okeylah mengalah dalam banyak perkara. Tapi saya percaya kalau wanita itu sendiri berjaya meletakkan diri di satu tahap yang masyarakat boleh hargai dia, dia akan menjadi wanita yang menjadi harapan pada negara kita. Biasanya dia ada dua kita kata keganasan rumah tangga. Yang pertama ialah dari segi keganasan fizikal. Yang kedua ialah keganasan dari segi emosi. Contoh muka lebam, bawah mata lebam, kadang-kadang bibir pun pecah. Ya, bila tanya kenapa, inilah suami saya tumbuk saya malam tadi. Dan itu kita panggil iaitu keganasan dari segi fizikal. Yang kedua ialah keganasan emosi. Keganasan emosi ni biasanya iaitu wanita-wanita yang berdepan dengan kita kata tekanan perasaan disebabkan oleh tingkah laku suami contohnya. Ya? Suami mungkin ataupun pasangan yang misalnya kata tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Suami yang misalnya suka mengeluarkan kata-kata kesat kepada isteri, dan kalau berpanjangan dia boleh pergi kepada kemurungan. Jadi pukul bukan jalan penyelesaian. Please pukul bukan jalan penyelesaian. Kalau boleh kita duduk betul berdamai dan kita suami isteri dan peluk selalu isteri. Jadi kita sabar sebagai suami, sabar, tenang dan beri kasih sayang. Satu saya pesan, jangan pukul. Tolonglah jangan pukul. Kalau kata sebagai seorang isteri kena pukul ataupun pasangan kena pukul, mula ambil gambar dulu, jumpa doktor, lepas tu report polis. Benarlah apa yang dikatakan, sakit yang diberikan oleh orang tersayang lebih berat dan memberi parut luka yang amat dalam. Mungkin tak dapat disembuhkan lagi. Namun para wanita boleh mengambil semangat yang bangkit dari pengalaman hitam dan menjadikannya insan yang berbakti kepada masyarakat. Lebih 130 kes keganasan rumah tangga direkodkan yang melibatkan keganasan rumah tangga dan penderaan. Menerusi talian kasih sepanjang tempoh PKP, terdapat peningkatan 44% kes dalam tempoh Februari hingga Mac lalu. Bagi mereka yang memerlukan bantuan, diminta menghubungi talian kasih 1599 ataupun WhatsApp kepada 019 261 5999.